Malam ni saya nak mengulas tentang kononnya digambarkan oleh orang kuat Tan Sri Anwar Musa, iaitu bekas Setiausaha Akhbar beliau Tun Faisal Ismail, yang hari ini masih lagi rancak menulis, tuan-tuan. Kalau kita lihat kebanyakan daripada blogger-blogger PMO di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri semua dah berhenti daripada menyerang Kerajaan Perpaduan, tetapi nampak gayanya mereka-mereka yang kecewa disebabkan bos mereka dipecat, Tan Sri Anwar Musa dipecat, dan ada di antara orang macam Tun Faisal ini yang kecewa kerana digantung, tuan-tuan, hari ini masih lagi menaruh harapan supaya dapat membuang Presiden UMNO ataupun menumpaskan Presiden UMNO dengan harapan Presiden yang baru dapat memberikan peluang untuk beliau kembali ke pangkuan UMNO. Tak kisahlah. Selamat mencuba dan teruskan usaha. Kurang-kurang dia ni baik sikit daripada bos dia. Dia ada fikir lagi nak masuk UMNO balik. Masuk. Jadi kita digambarkan kononnya ada 100 ketua UMNO bahagian. Double up ke? Kita tahu ada lebih kurang 50 ketua UMNO bahagian, 5-60 lah, habis kuat pun yang dibayar tiap-tiap bulan oleh Isyamuddin Tun Husin. Tetapi itu pun banyak dah lari dah, dah tak bersama dengan beliau. Dan kita juga difahamkan, bahawa ramai dah mula sedar bahawa tindakan Hishamuddin, walaupun dah diberi peluang menjadi calon pilihan raya selepas pengkhianatan yang dia buat selepas 2018, Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi bagi peluang untuk dia jadi calon pilihan raya. Ramai yang kecewa, tuan-tuan, ramai yang kecewa, termasuklah orang-orang keliling Hishamuddin sendiri, orang-orang yang dibiaya tiap-tiap bulan, kecewa kerana beliau telah mempengaruhi lebih kurang 10 orang untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi kekecewaan ini sepatutnya hari ini dia pun tak boleh nak kata ada 50 ketua bahagian dengan dia lagi. Tapi nampak gayanya Tun Faisal nak double up angka ni. Dia mengatakan kononnya ada 100 orang ketua bahagian. Kalau ada 100 orang ketua bahagian, dia tak payah nak buat apa yang dia panggil gerakan gerakan asal bukan Zahid secara senyap. Dia pula perkataan secara senyap. Kalau dah ada lebih, UMNO ada 191 bahagian. Kalau dah lebih daripada separuh, tak nak Datuk Zahid, tak payah secara senyap, dah boleh buat secara bising-bising. Tun Faisal ni ingat orang UMNO ni bodoh katnya. Tuan-tuan, dia fikir dia boleh buat propa-propa yang telah terbukti propa-propa ini gagal untuk membantu kerajaan memenangi pilihan raya lepas. Kita lihat bila dia diangkat menjadi Setiausaha Akhbar kepada Tan Sri Anwar Musa yang menjaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ternyata bahawa kementerian ini gagal memberikan penerangan, penjelasan berhubung dengan apa yang berlaku di dalam kementerian-kementerian yang di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, yang menyebabkan akhirnya orang-orang muda pun tak boleh nak bezakan Datuk Seri Ismail Sabri itu bertanding atas tiket Barisan Nasional ke bertanding atas tiket Perikatan Nasional pun orang muda tak boleh nak bezakan. Dia gagal segagal-gagalnya. Bukan setakat dia gagal, bos dia pun gagal menjalankan tugas sebagai Menteri Komunikasi. Jadi macam mana dia hari ini nak claim kononnya ada 100 ketua UMNO bahagian yang nak supaya Datuk Seri Zahid Hamidi disingkirkan. Kalau betul-betul lah ada 100 ketua UMNO bahagian, maknanya mereka ni merupakan golongan majoriti.
Kalau dah golongan majoriti, tak perlulah nak buat kempen tu secara senyap-senyap. Boleh start perang secara terang-terang. Hari ni pun mereka tak berani nak declare, tuan-tuan. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Banyak soalan-soalan, kita menunggu soalan-soalan daripada tuan-tuan juga. Banyak benda yang saya tahu tuan-tuan masih lagi perlukan kita memberikan penjelasan. Jadi bolehlah ajukan soalan-soalan itu di WhatsApp di WhatsApp 011 35954044. Takut kalau komen dekat ruangan komen ni saya tak terbaca. Beribu komen ni kadang-kadang sampai 4,000, 5,000, macam mana saya nak baca, tuan-tuan. Okey, silakan saudara Wan Kuris. Okey tu. Tun Faizal juga mengatakan bahawa UMNO sudah dilihat rosak dan semakin ditolak oleh masyarakat Melayu Islam. Dia kata ambillah kesempatan untuk bersihkan parti daripada pemimpin-pemimpin pengkhianat dan penggerak jajaran baru tu. Bagi mereka ni, kalau membawa UMNO menjadi kuda tunggangan kepada bersatu, ini satu perbuatan mulia. Kalau pemimpin-pemimpin UMNO yang dah kenal perangai bersatu, dah diberi peluang, kita maafkan dia, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, dia tikam balik kita, dia aniaya kita balik, dia tahan duit kita, dia nak penjarakan pemimpin kita, dia zalimi UMNO, kita tolak kerjasama dengan bersatu, kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang belum pernah menganiaya kita lagi. Ini dianggap sebagai pengkhianat. Itulah definisi pemimpin-pemimpin pro Perikatan Nasional. Di dalam UMNO ni pun ada lagi, masih ada lagi, belum mati terus, tuan-tuan. Masih hidup, gelombang ataupun masih hidup kumpulan-kumpulan pro Perikatan Nasional yang hari ini, kalau tanya dengan saya anggap mereka adalah pengkhianat. Kalau tanya dengan mereka kata kita lah pengkhianat. Jadi biarlah perwakilan yang akan memilih pucuk pimpinan parti dalam pemilihan parti yang akan datang ni yang akan membuat keputusan. Siapa yang membela parti, siapa yang mengkhianat parti. Kalau dia anggap tindakan Datuk Seri Zahid enggan membubarkan UMNO, enggan menyertai bersatu, itu dianggap pengkhianatan, maka biarlah perwakilan menentukannya. Kalau mereka ni beranggapan tindakan Hishamuddin tidak mahu bertanding jawatan timbalan Presiden Parti, sedangkan dia merupakan pemangku timbalan Presiden Parti ketika itu, dah lah tak bertanding, lari tak cukup tanah, dia pula pujuk 16 orang ahli parlimen daripada BN. Sebahagian daripadanya adalah hasil pujukan daripada Hishamuddin, terutamanya Ustaz Syabuddin daripada Tasik Lugo dan beberapa yang lain. Dia pujuk pula untuk ahli parlimen BN menyertai bersatu. Lompat jadi bebas, lepas tu masuk bersatu. Kalau itu perbuatan yang dianggap oleh Tun Faizal sebagai perbuatan yang mulia, biar perwakilan yang menentukannya. Tak cukup dengan itu, kalau kita lihat Datuk Seri Zahid berani untuk berhadapan dengan 87 pertuduhan akibat daripada enggan tunduk dengan Mahdi, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Tetapi menghasut pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah melompat ke bersatu secara beramai-ramai, ini dianggap sebagai tindakan mulia oleh Tun Faizal, oleh Jalil Becker dan sebagainya. Maka terpulanglah kepada perwakilan untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman. Kita minta supaya pemilihan parti kali ini dijadikan tempat untuk perwakilan menghukum siapa yang mengkhianati parti. Saya fikir perwakilan-perwakilan pun bukan bodoh, mungkin Tun Faizal ingat dia boleh mempengaruhi otak perwakilan dengan mengelirukan perwakilan dengan fakta-fakta sungsang dia.
Tapi nak beritahu, kita pun dah buat penerangan tentang pengkhianatan Hishamuddin ni bukan sekali, bukan 2 kali. Dah 4 nak masuk 5 tahun. Semua dah sebati dalam otak pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli di Akaumi. Bukan satu benda yang mudah. Kita tak tahulah berapa banyak yang Hishamuddin tabur kat 2 ekor ni, kan? Tengok Raja Petra pun macam dah diam, kan? Satu pos ya. Dah tak macam dulu. Dulu mungkin rancak-rancak, tak tahulah ni Muhyiddin tengah bersama dengan family di London. Tadi ada orang hantar gambar. Okey. Okey tu. Dia juga mengatakan bahawa gunakanlah, dia mengasut perwakilan tu, gunakan sebaik-baik undi anda untuk pastikan pemimpin yang gagal dalam PRU 14 ni tu, PRU 14 yang lepas. Dan yang ditolak oleh rakyat yang sudah menjadi liability kepada parti dan digantikan dengan pemimpin yang lebih bersih, kata dia. So tak masuk bersih dalam erti kata Tun Faisal ialah bersih yang tidak didakwa oleh musuh UMNO. Jadi orang UMNO boleh berfikir, adakah bila orang itu tidak mau dengar cakap Mahathir, dia didakwa, dia sedia berhadapan dengan sebarang bentuk ancaman, sebarang bentuk ugutan, malah didakwa sampai 87 pertuduhan, ini dianggap tak bersih. Tetapi orang yang awal-awal pergi jumpa dengan Daim, ini dianggap bersih. Orang yang awal-awal bersekongkol dengan Mahathir, membantu kutip orang UMNO, ahli parlimen UMNO masuk bersatu, ini dianggap bersih. Orang yang lepas pilihan raya dah diberi peluang, jadi bendahari BN. Jadi bendahari BN. Walaupun dia lari tak cukup tanah, bila kita menang di Cameron Highland, dia tarik handbrake, tak jadi masuk bersatu, bagi pula peluang jadi bendahari BN. Lepas pilihan raya, apa dia buat? Dia hasut orang untuk menyokong Muhyiddin pula untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau orang ni, kita pun tahu dia tidak mau bertanding dan dia memberikan bantuan kepada Mahathir, termasuklah menawarkan. Mahathir tak minta pun dia tolong untuk pulihkan hubungan dengan Timur Tengah, tapi dia sendiri menawarkan diri kepada musuh. Jangan lupa benda ni semua. Sebab apa dia buat benda ni semua? Sebab dia tak nak kes helikopter dia, dia tak nak kes tanah mindet, dia tak nak kes-kes LCS dan sebagainya dibuka. Adakah ini dianggap bersih? Adakah ini dianggap bersih? Cuba tanya dengan Tun Faisal. Bos dia dulu nak pergi keluar negara, dah disekat oleh Latifah Koyak. Tak boleh keluar. Nak pergi rasmi masjid di selatan Thailand, tak boleh keluar. Lepas dia bantu Kongres Maruah Melayu dekat Shah Alam, lepas tu boleh pula keluar negara dengan isteri dia. So, adakah bersih macam tu? Kita boleh cerita banyak lagi, kan? Tapi kita cerita satu-satu. Yang mana nampak betul-betul terang menyokong dia orang ni, kita buka dulu. Okey. Kalau kita tengok di statement tu, bermakna gerakan ni sudah dimulakan sebelum PRU lagi tu. Memang daripada sebelum PRU lagi, mereka nak supaya pemilihan parti diadakan dulu. Bila pemilihan parti diadakan dulu, maka mereka boleh tukar presiden parti. Sebab masa tu Perdana Menteri dengan dia, timbalan menteri-menteri banyak daripada kelompok yang sama. Jadi dia masa tu dia selesa. Dia yakin dia boleh tewaskan Datuk Zahid. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya meminta supaya pemilihan parti dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dan itu keputusan Akaumbi, keputusan Perhimpunan Agung Khas. Dan mereka hampa kerana tak boleh nak
buat benda tu. Walaupun ada cubaan nak mengganggu ROS dan sebagainya, tak apalah, kita lupakan benda yang lama. Akhirnya mereka gagal. Mereka memang dah merancang supaya kalau dia dapat tukar presiden parti, orang-orang yang mengkhianati parti ni dapat kekal sebagai calon pilihan raya. Anwar Musa boleh kekal sebagai calon pilihan raya. Lepas tu Syahidan Kasim dan kawan-kawan yang lain boleh kekal sebagai calon pilihan raya. Tapi tak berlaku. Tak berjaya untuk buat pemilihan tu awal. Tu yang dia kecewa. Sekarang dia cuba nak buat kali terakhir selepas pilihan raya dalam pemilihan ni. Bila gagal dalam pemilihan ni, lepas ni dia orang senyap lah. Dia orang tahu dia orang terpaksa tunggu 5 tahun. So tutuplah cerita-cerita yang popak-popak sekarang ni kan. Okey. So, adakah gerakan untuk membenci presiden sebelum PRU menjejaskan undi? Sudah pasti. Apa yang dia orang buat ni memang melanggar disiplin parti. Kerana sebagai ahli parti, dia kena menjaga nama baik parti. Tapi kalau dia mengatakan bahawa parti ni sesat, dia mengatakan bahawa parti ni parti yang dah sakit, parti ni kotor, parti ni perlu dibersihkan, macam-macam dia cakap. Lagi 5-6 hari nak pilihan raya cakap benda ni. Maka sewajarnya lah tindakan disiplin diambil pada orang-orang macam ni. Dia bertanding di kawasan yang banyak orang-orang yang liberal. Tetapi janganlah kerana nak mendapatkan undi rakyat yang liberal ni, dia menghina parti Melayu ni dengan begitu dahsyat sekali. Kerana ianya bukan hanya menjejaskan nama baik Datuk Zahid, tetapi dia menjejaskan peluang calon-calon Barisan Nasional yang seangkatan dengan dia, yang geng dia sendiri pun tergolek. Ini kawan dia, geng dia, budak dia sendiri cakap. Dia orang kata sebelum ni nampak semua orang sokong BN. Tapi 5 hari yang terakhir selepas KJ menyerang Presiden, menyerang UMNO, kata UMNO ni parti sesat, parti dah rosak, apa semua, parti sakit. Kepercayaan akan umbi terhadap UMNO tu terungkai. Memang terjejas. Jadi macam mana orang macam ni kita nak angkat menjadi pemimpin UMNO? Kau nak buat pemilihan UMNO, kau nak bertanding jawatan presiden pun boleh. Tapi lepaskan dulu pilihan raya, menangkan parti dalam election. Tapi kalau dalam otak dia tertanam agenda untuk pastikan BN tak menang besar, supaya BN tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian dan Datuk Zahid tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu je matlamat dia. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh menang bersendirian, silat-silat akhir bulan, walaupun kita ada poster boy Datuk Seri Ismail Sabri, silat-silat akhir bulan, tuanku pun akan minta lebih daripada 1 nama. Kalau tuanku minta 3 nama, presiden mesti ada, timbalan presiden pun ada peluang. Barulah nama Datuk Seri Ismail Sabri. Betul tak? So, kalau itu berlaku, maka UMNO akan memerintah mengikut acuan dia sendiri. Tidak ada kerajaan gabungan. Itu sebab mereka ni melakukan macam-macam perkara untuk sabotaj parti. Ini sabotaj. Supaya BN tak boleh memerintah, tak cukup kursi untuk bentuk kerajaan bersendirian. Dan akhirnya BN terpaksa minta tolong bersatu dengan PAS, join kita, bentuk kerajaan. Dan mereka boleh diktate siapa yang mereka nak jadikan Perdana Menteri. Dia tak tahu, kita pun ada pilihan. Engkau dah khianat kita, engkau tikam kita, engkau fitnah kita macam-macam, engkau adalah rasuah pengundi. Kita pun ada pilihan. Tak nak bersama dengan kau, kita boleh bersama dengan PH. Sekarang kau ada tu duduk, cakap apa? Itu sebab bila berkuasa, berpada-pada, jangan zalim sangat.
Jangan mengkhianati kawan yang memberi kepercayaan kepada dia, kawan yang mengampunkan dia. Bagi kepercayaan. Bagi peluang kau kursi dah lah sikit. Bagi peluang kau jadi Perdana Menteri. Kau tikam kita balik. Sekarang menyesal tak sudah. Muka monyo je. Duduk kat London muka monyo. Macam mana orang pergi London nak happy? Kita tengok gambar-gambar dia. Aduh, kesian juga kita tengok. Kan? Duduk kat London muka monyok je si Tumpuk ni. Kesian. Okey. Okey. Ha.